Assalamualaikum, selamat pagi. Bersama-sama dengan kami di Bernama Radio waktu ini masih menerusi Klinik Cukai dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Ya, dan hari ini kita nak bawakan topik tentang surat penyelesaian cukai. Jadi kita bawakan Puan Wan Nurafida Mayudin yang merupakan Timbalan Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Puan satu lagu tiba. Baik, dan sekejap ada sebarang soalan yang berkaitan dengan surat penyelesaian cukai. Anda boleh saja terus ajukan di live Facebook Bernama Radio. Baik, bila kita sebut tentang surat penyelesaian cukai, dia bukanlah untuk semua. Dia bukanlah untuk Tasha tiba-tiba rasa tak nak bayar cukai dah buat surat. Saya rasa macam saya tak nak lah cukai dah, malas lah. Hantarlah surat tak nak bayar. Kenal pasti ciri-ciri anda yang layak untuk pelepasan cukai ini, penyelesaian cukai ini. Okey, jadi Puan terlebih dahulu kita nak tanya dulu apa yang dimaksudkan dengan surat penyelesaian cukai atau SPC. Silakan. Okey, terlebih dahulu terima kasih Puan Refa dan Puan Tasha. Okey, sebenarnya surat penyelesaian cukai ataupun kita secara ringkasnya kita panggil SPC. Sebenarnya adalah perakuan daripada hasil kepada majikan berkaitan hal ehwal cukai pendapatan bagi pekerja yang akan berhenti kerja, yang bersara, meninggal dunia ataupun yang hendak meninggalkan Malaysia. Jadi SPC ni sebenarnya adalah tanggungjawab majikan. Tak kira pihak swasta, majikan swasta ataupun majikan sektor awam di bawah Akta Cukai Pendapatan 1967 untuk memaklumkan kepada hasil dalam tempoh yang telah ditetapkan sekiranya berlaku penamatan perkhidmatan pekerja bagi 4 kategori yang saya maklumkan tadi. Okey, maksudnya kalau dia kata saya berhenti kerja sebab saya nak ikut suami pergi belajar kat luar negara, so kena buat SPC ni. Okey, betul. Tapi kalau dia macam cuti tanpa gaji, cuti tanpa gaji tak ada gaji kan? Jadi so memang tak perlu. Okey, faham. Okay. Itu dia ciri-ciri untuk layak membuat surat penyelesaian cukai SPC ini. Baik, jadi kita tahu apa tindakan yang perlu dilakukan oleh pihak majikan sekiranya berlaku penamatan pekerjaan ke atas pekerja ini, Puan. Okey. Sebagai majikan yang bertanggungjawab, sebenarnya mereka perlu maklumkan kepada hasil tak kurang daripada 30 hari sebelum tarikh pemberhentian pekerja yang akan berhenti kerja, bersara ataupun yang akan meninggalkan Malaysia lebih daripada 3 bulan. Tapi bagi kes yang pekerja yang meninggal dunia, pemakluman sebenarnya perlu dibuat dengan kadar segera ataupun dalam tak lebih 30 hari selepas dimaklumkan mengenai kematian pekerja. Selain tu sebenarnya tanggungjawab majikan adalah untuk menahan apa-apa bahagian wang yang akan atau boleh dibayar kepada pekerja dan tidak membayar apa-apa bahagian wang tersebut tanpa kebenaran hasil sehingga tempoh 90 hari dari tarikh borang diterima oleh hasil. Kalau sebut tentang bahagian wang ni, macam contohnya apa ni yang dia boleh tahan dan okey, kalau macam bersara dia akan terima pampasan ganjaran, ataupun dia berhenti kerja dia akan VSS dia akan dapat certain amount kan. Jadi amount ni sebenarnya tak boleh dulu dibayar kepada pekerja sehinggalah dia dapat SPC. Sebab nanti dia akan check balik kan lama-lama apa yang kita kena bayar semua kan. Kita pernah tolong bapak kita buat benda ni. Baik, jadi tadi ada borang-borang yang disebutkan oleh Puan. Betul. Apa antara 3 jenis borang yang perlu dihantar kepada hasil tu? Okey, ada 3 jenis borang. Satu adalah borang CP21. Ini lebih kepada notis pemberitahuan kepada hasil mengenai pekerja yang hendak meninggalkan Malaysia. Okey, CP22A pula adalah notis pemakluman kepada hasil berkaitan pemberhentian pekerja swasta dan CP22B untuk notis pemberitahuan pemberhentian pekerja agensi kerajaan. Baik. Okay, jadi ada 3 borang yang berbeza lah mengikut betul. situasi. Itu nak ambil kat mana borang tu? Kena beratur ke? Oh, tak perlu. Sebenarnya borang-borang ni kita dah bagi kemudahan kepada majikan. Pihak hasil telah menyediakan perkhidmatan dalam talian bagi membolehkan majikan mengemukakan borang-borang yang saya sebutkan tadi hanya melalui akses kepada mytax.hasil.gov.my. Jadi ada perkhidmatan easy hasil, terus klik kepada eSPC untuk majikan isi dan submit. Hantarlah. Okey. Baik, faham. Dan kadang-kadang orang tanya juga kan, dah lah nak berhenti kerja ni, majikan ni dah kehilangan pekerja ni. Lepas tu macam-macam benda pula nak dibuat. Apa relevannya, Puan? Oh, relevannya sebenarnya tujuan SPC ni kita nak pastikan rekod percukaian pekerja dalam keadaan teratur. Itu je yang penting. Jadi apabila kami terima permohonan SPC, pihak hasil akan menyemak rekod percukaian pekerja bagi tahun ke belakang. Sama ada audit perlu dilakukan ataupun tak.
Sekiranya perlu, hasil akan mengeluarkan surat untuk mendapatkan dokumen yang berkaitan daripada pekerja itu sendiri. Jadi kita akan buat semakkan. Baik. Ya, untuk memastikan rekod percukaian pekerja ni berada dalam keadaan teratur. Betul. Kata Puan Di tadi. Baik, jadi adakah hasil akan mengenakan apa-apa tindakan undang-undang? Ini ke atas majikan yang gagal mendapatkan SPC bagi pekerja yang terlibat dalam situasi ni. Okey. Kalau majikan gagal menjalankan tanggungjawab, majikan boleh disabitkan kesalahan mengikut undang-undang yang telah ditetapkan. Kelewatan ataupun kegagalan mengemukakan borang CP21 atau 22A atau 22B tadi tanpa alasan yang munasabah merupakan satu kesalahan dan sekiranya disabitkan boleh dikenakan denda tidak kurang RM200 dan tidak lebih RM20,000 atau penjara tak lebih 6 bulan atau kedua-duanya di bawah subsection 120-1 Akta Cukai Pendapatan 1967. Jadi majikan bertanggungjawab untuk membayar amount penuh cukai yang kena dibayar oleh pekerja dia. Jadi amount kena dibayar oleh majikan merupakan satu hutang kepada kerajaan dan boleh dituntut melalui tindakan sivil. Okey, baik. Dan untuk anda yang bersama dengan kami, kita dalam program Klinik Cukai dibawakan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Hari ini topik kita ialah surat penyelesaian cukai, menampilkan tetamunya Puan Wan Nur Rafidah Mahyudin, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Yang mana sekiranya anda ada sebarang soalan, anda boleh ajukan soalan anda terus ya di Facebook Bernama Radio. Tapi kita fokus hari ini ialah berkaitan dengan surat penyelesaian cukai. Dan sekali lagi kita nak recap bila cakap surat penyelesaian cukai ni, bukan semua orang yang layak, dia ada kategori-kategorinya yang telah pun kita sebutkan tadi. Ya, baik. Tadi kita dah tahu dah itu tindakan yang akan dikenakan ke atas majikan. Ini ke atas tuan empunya badan ni. Kan ya. Jadi apa agaknya tanggungjawab pekerja itu sendiri dalam isu SPC ini, Puan? Okey, macam saya sebut tadi, rekod percukaian tu mestilah teratur. Jadi elemen penting yang akan disemak oleh hasil sebelum SPC dikeluarkan adalah rekod pematuhan cukai seseorang pekerja. Jadi ada beberapa perkara yang pekerja sebagai pekerja, tanggungjawab mereka yang pertama, pastikan pendapatan yang diterima berhubung dengan satu penggajian dilaporkan dengan mengemukakan borang nyata cukai pendapatan. Sekiranya pekerja tersebut tak membeli PCB sebagai cukai muktamad. Dan kedua, pekerja disarankan supaya menyemak rekod pematuhan cukai terlebih dahulu sebelum majikan mengemukakan permohonan surat penyelesaian cukai SPC itu. Okey. Baik, tadi kita dah tahu dah bila SPC dihantar oleh majikan ya, apakah tindakan yang akan diambil pula oleh pihak lembaga hasil? Okey, Piagam Pelanggan Hasil menetapkan SPC dikeluarkan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh permohonan diterima tertakluk kepada penerimaan dokumen dan maklumat yang lengkap. Jadi SPC yang telah selesai diproses akan dihantar kepada majikan dan disalinkan kepada pekerja untuk makluman. Jadi kalau pekerja ada masalah dengan pengeluaran SPC, mereka boleh menghubungi Pegawai Perhubungan Awam yang mengendalikan fail cukai pendapatan pekerja tersebut. Jadi nombor telefon Pegawai Perhubungan Awam boleh diperolehi melalui portal hasil di www.hasil.gov.my dan klik pada tab hubungi kami dan klik pada panggilan dan cari Pegawai Perhubungan Awam cawangan yang berkaitan. Baik, Puan, kadang-kadang kan bila kita sebut tentang SPC ni, dia ada macam-macam perkara lah. Kalau orang tu nak pencen, mungkin dia akan cadang lebih awal sebab dia tahu okey, saya berusia 55 tahun dan saya akan bersara pada minggu depan. Contoh macam tu, contoh ataupun pada bulan depan. So dia dah boleh ready. Kadang-kadang bila orang ni dia nak pergi luar negara, dia adalah benda yang mengejut. Terpaksa berhenti mengejut sebagainya. Adakah pemergian dia ke luar negara itu akan terhenti sekiranya SPC ni tak selesai? Tak, sebenarnya dia boleh je pergi. Cumanya apa-apa bayaran tu dia tak akan terima dulu sehingga SPC dikeluarkan. Faham? Ya, jadi itulah untungnya bila kata kita declare di mana mungkin ada bahagian-bahagian yang akan kita perolehi ya daripada pihak LHDN sendiri. Dan bercakap tentang penamatan perkhidmatan, disebabkan pekerja ni nak bersara. Adakah pekerja yang menerima pencen tetap setiap bulan akan dikenakan cukai yang sama seperti gaji yang mereka terima waktu bekerja dahulu? Okey. Secara dasarnya pendapatan pencen tak dikenakan cukai. Tapi ada juga pendapatan pencen yang dikenakan cukai sebab tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh hasil. So antaranya adalah ada
tiga, tak silap saya ada tiga. Pertama adalah pencen yang diterima daripada tabung pencen yang tidak diluluskan. Ini selalunya skim pencen bukan kerajaan. Dia tak dapat kelulusan daripada hasil. Bila tak dapat, jadi tak dapatlah pengecualian cukai. Yang kedua adalah sekiranya pembayar cukai menerima lebih daripada satu pencen. Maknanya dia ada 2-3 pencen. Jadi jika pesara terima lebih daripada satu pencen, hanya pencen yang tertinggi akan dikecualikan cukai. Pencen yang lain kena dilaporkan. Okey, yang seterusnya adalah jika pembayar cukai bersara sebelum mencapai umur wajib. Kalau sebelum bersara awal akan dikenakan cukai. Bersara awal kena dikenakan cukai Okey, faham. Kalau macam saya pencen tapi yelah berniaga ke kedai emas sikit lah. Kan? Dah pencen dah tapi macam hidup adalah ni memang dia dapat duit banyak kan. Namanya kita dapat gratuity je lah. Padahal tak ada duit. Okey, perlu ke pendapatan perniagaan itu dikenakan cukai? Okey. Ya, sebenarnya selagi pesara tersebut menjalankan perniagaan dan menjana keuntungan di Malaysia, maka pendapatan tersebut akan dikenakan cukai. Jadi boleh kongsi juga tak antara pendapatan yang dikenakan cukai setelah bersara? Okey, pendapatan yang dikenakan cukai antaranya pendapatan perniagaan, pendapatan penggajian, pendapatan sewa, royalty dan premium, pendapatan dividen, faedah, diskaun, annuity, barang bekal yang diterima dan lain-lain pendapatan. Annuity tu apa pun? Annuity. Okey, bayaran yang kita terima daripada majikan disebabkan macam mana? Okey, situasi bagi situasi. Situasi apabila kita bersara, annuity. Okey, tak apa. Kejap. Saya dah confused dah annuity dengan ganjaran. Baik. Dia berbeza dua-dua tu ganjaran dia berbeza. Okey, nanti saya maklumkan balik. Kita berehat sekejap lah kat situ. Kita berehat. Jarang tamu kita kata okey boleh untuk rehat. Yelah, sebab kita kena bagi jawapan yang tepat. Kita kena bagi jawapan yang tepat. Okey, dan ada juga soalan di TikTok yang nak tanya Kak Puan, dan kita rehat sekejap. Kita akan kembali semua sebelah sini. Terus dengan kami dalam Klinik Cukai, Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang di mytax.hasil.gov.my demi kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara. Shah Alam, Kapar, Klang, Kota Raja, Subang, Hulu Langat di Bernama Radio FM 93.9. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang di mytax.hasil.gov.my. Ayo kita laksanakan cukai demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita untuk Malaysia. 711 711 7-Eleven or 711. Tidak kira bagaimana anda menyebutnya, kerana ia ialah saluran bernama radio di MyTV bermula 4 November. Kami bawakan kepada anda dunia berita, informasi, bual bicara, lintas langsung, program interaktif yang bermutu tinggi, lagi menarik. Kelainan pastinya untuk anda. Bernama radio di saluran 711 MyTV. Baik, kembali semula waktu ini dalam program Klinik Cukai. Kita bawakan tentang surat penyelesaian cukai. Tetamu kita Puan Wan Norafida Mahyudin, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam, Lembaga Hasil dalam Negeri Malaysia, Cawangan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Okey, tadi kita ada soalan yang belum berjawab, tapi ni soalan ni saya rasa soalan mudah Puan. Namanya Ismail. Manja dia kata. Saya ni dah wajib bayar cukai ni, tapi baru nak start bayar. Adakah tahun lepas juga kena bayar? Ada kena denda ke Puan? Dia tanya. Okey, maksudnya tak pernah lapor lah ni. Tak benar. Okey, dia terlalu juga. Yang penting dia kena lapor. Jadi bila dia lapor, of course kalau dah tak lapor tu akan dikenakan penalti. Betul, penalti. Tapi dia bergantung. Sebabnya penggajian dan ada juga pelepasan yang dia layak dituntut. Jadi kalau yang penting dia declare, dia lapor.
kena cukai tak kena cukai dia bergantung kepada keadaan. Cuma kan kalau misalkan katalah kan kalau macam kita kerja kita ada EA form kan. Jadi kita simpan setiap tahun. So ada. Kalau dulu kerja tak biasa-biasa apa benda nak declare macam mana pun dah terlupa dah. Terlupa. Okey, slip gaji mesti ada kan? Kalau ada slip gaji ataupun selalunya bank statement kita akan kita akan tahu amount. Jadi sebulan kita dapat apa-apa kita darab dengan 12. Untuk tahu amount pendapatan kita pada tahun tu lah. Okey. Baik, kita ada soalan juga di Facebook. Yaya Hussein agaknya bersara awal ni, dia kata, Assalamualaikum puan. Kalau bersara awal katanya kena cukai pencen tu. Okey. Betul. Ada ke julat nilai pencen yang diterima dikenakan cukai? Contoh kalau pencen dia 2K, layak ke kena cukai? Pencen 2K. Okey. Dia sebenarnya kalau ikut penggajian amount yang dikenakan cukai setahun adalah lebih 34,000. Jadi kena tengok amount pada ambang nilai tersebut lah. Kalau 2K kali 12 baru 24,000. 24. So tak perlulah. Tapi laporkan sahaja. Laporkan sahaja macam hello polis lapor. Ni hello lembaga hasil lapor. Tapi ada tak macam faktor-faktor lain macam kalau pencen awal ni disebabkan masalah kesihatan dan sebagainya? Ada. Yang itu dikecualikan cukai. Walaupun sebenarnya dia layak untuk dikena cukai. Atas faktor keuzuran. Baik. Baik lembaga hasil ni lah. Satu faktor lagi sebenarnya. Pencen yang dikecualikan cukai tu pencen yang diterima dari Malaysia dan dibayar oleh kerajaan ataupun skim pencen yang diluluskan kepada seseorang yang bersara pada umur 55 tahun atau pada umur persaraan wajib, itu pun dikecualikan cukai. Okey, faham tadilah. Okey, baik, kita kembali kepada tadi ya, kita ada sebut annuity tu. Annuity tu apa? Tak apa puan. Confused dah. Ada banyak sebenarnya terms kan. Okey, annuity tu apa? Okey, annuity tu sebenarnya satu siri pembayaran yang dibuat pada selang waktu yang sama. Jadi contoh annuity adalah deposit tetap ke akaun simpanan, bayaran bulanan pinjaman gada janji, dan dia dikelaskan mengikut kekerapan tarikh pembayaran. Yang itu pun boleh dikenakan cukai. Baik, itu dia annuity. Okey, berbeza dengan ganjaran itu tadi Betul. Okey, baik. Dan juga ada yang tanya kalau katalah ada term-term ni yang untuk yang pertama kali ni. Kan ada ayat-ayat yang tak pun nak faham lah macam mana cara ni mereka ni nak tanya ni. Nak tanya. Macam contoh tadi annuity kan. Lepas tu lagi satu apa? Alimony ke apa benda? Kita tahu keropok moni je. Okey, alimony kalau ikutkan alimony adalah bayaran saraan daripada suami kepada isteri ataupun sebaliknya dalam masa kedua-duanya sudah bercerai atau sudah berpisah tapi belum bercerai secara sah. Jadi bayaran dalam proses lah. Macam dalam proses bercerai dia bagi nafkah semua tu. Lepas tu faham. Kira juga Ini sebenarnya kalau ada banyak benda nak tanya ni, sebenarnya ada banyak saluran yang hasil sediakan. Antaranya kita boleh pergi ke hasil K-Line. Boleh call hasil K-Line 0389111000 ataupun kita chat di hasil chat. Hasil chat ataupun tanya at HKC. So itu antara saluran-saluran yang hasil sediakan untuk membayar cukai untuk bertanya apa berkaitan pencukaian lah. Baik. Jadi kalau kata hasil chat tu terus dapat maklum balas segeralah. Betul. Bila-bila masa ke? Ke ada waktu-waktu tertentu? Ada waktu-waktu tertentu. Siapa pula sebenarnya yang chat awak? Kan tiba-tiba tengah-tengah malam kita chat kan ada reply tu hati-hatilah. Hati-hati. Sebab nak bagi tahu hati-hati dengan scammer. Betul. Scammer pun saya pun saya punya average scammer call lagi-lagi dia nak kata dia LHDN saya seminggu satu at least. Dia tak tahu memang bangsa popular. Dia tak tahu saya intern lembaga hasil tiba. Dan kita sebut tentang pesanan lah sikit pun kepada mereka khususnya berkaitan dengan surat penyelesaian cukai. Okey. Berapa lama sebenarnya sebelum puan bagi tu, berapa lama sebenarnya kita kena bersedia? Sebab ada orang, ada syarikat ataupun ada tempat kerja dia tolong buatkan semua. Tu saya tekan tahu kita tinggal nak sign apa-apa je. Tapi ada tempat tak tolong langsung nak bersara lah. Buat sendiri. Okey, macam saya bagi tahu tadi, SPC ni sebenarnya tanggungjawab majikan. Okey. Jadi majikan yang kena sediakan borang, isi borang dan kemukakan kepada hasil. Tanggungjawab pekerja hanyalah pastikan dia lapor pendapatan setiap tahun dan dia pastikan dia tuntut pelepasan yang dia layak sahaja. Jadi sekiranya berlaku audit, dia dah tak jadi masalah sebab apa yang dia tuntut tu adalah teratur dan betul.
Macam tu. Kalau misalkan kita nak pencen dah kan, baru kita sedar awal-awal kerja dulu tak buat kan, terlupa. Masa dulu kan kurang cakna sikit pun berkaitan dengan benda ni, kita masih lagi boleh buat balik. Boleh datangkan hasil untuk semak rekod pencukaian. Tak ada masalah, cukup mudah. Datang ke cawangan yang mengendalikan fail cukai pendapatan pekerja. Jadi pendengar kita ada tanyakan soalan juga ni. Dia Ya, tanya, lepas bersara kalau kerja lagi, kan, adakah pengiraan masih sama ke? Dia tanya. Okey. Kalau dia bekerja sama juga. Kalau penggajian maksudnya memang 34,000 dan ke atas akan dikenakan cukai dan layak dikenakan potongan cukai berjadual. Kalau berniaga sama, keuntungan perlu dilaporkan. Keuntungan perlu dilaporkan. Tapi jangan risau kan. Saya sajalah tiba-tiba saya buat pesanan khidmat masyarakat sikit. Kadang orang rasa bila dia nak kena lapor tu ialah kita kena bayar cukai. Tidak ya. Sebab kalau anda tengok dalam slip gaji anda, tiba Tasha awak tolong kita orang dari lembaga kasih. Saya senang dengar. Kalau anda tengok dalam slip gaji anda, dia memang ada potongan setiap tahun. Jadi potongan itu setiap bulan. Jadi potongan itu yang kita nak declare balik, dan sebenarnya dia ada sangat banyak pengecualian. Betul. Okey, kalau boleh kita sebutkan sikit lah. RM2,500 pengecualian untuk gaya hidup. Ada lagi tambahan RM500. Kemudian lagi RM2,500 untuk kita beli gadget dan sebagainya. Barangan sukan, buku, semua masuk dalam tu. Bil-bil anda pergi gym pun masuk kat dalam tu. Jangan lupa ada juga insurans untuk nyawa. Kalau anda sambung belajar, masuk. Sekarang ni lagi lah ada RM1,000 untuk pelancongan domestik. RM1,000 untuk COVID test. Ingat semua 21 Hebat. Bukanlah maksudnya maksudnya nak bagi tahu, kadang-kadang kita lupa. Dan sekiranya anda pergi mengerjakan umrah contohnya tahun lepas, juga mendapat pelepasan seumur hidup boleh 2 kali pelepasan cukai. Dan sekiranya anda menderma, anda kita rakyat Malaysia memang murah hati. Ada awal-awal tu ada, tapi make sure tempat anda derma tu dia ada resit yang sesuai, resit yang boleh, yang diluluskan. Apa lagi anda nak? Apa yang anda takut sangat? Untung dapat semula lagi. Dapat refund balik. Sekarang refund cepat. 30 hari waktu bekerja, 3 hari dah dapat. Dan cukup mudah ya bila menggunakan aplikasi MyTax tu. Betul. Kan tekan isi tekan. Lepas tu kena pula ada kawan yang pegawai rasa garang. Macam ni bukan macam tu. Dia tak nak kita silap. Dia tak nak kita silap. Kan? Banyak benda sebenarnya. Jangan risau. Kalau anda buat hibah contohnya, semua boleh dimasukkan. Ada ruang-ruang tertentu. KWSP, SOSO, Zakat, SSPNI, semua boleh. Cukup semua. Ada yang saya tengok ke Puan Dima lagi. Cukup 21. Ada syahadah. Puan pun macam Puan jadi macam saya lah, kita jadi penyampai radio. Puan tanya saya soalan. Bukan apa, sebab sekarang kan tengah tempoh untuk orang declare, laporkan cukai. So why not anda buat. Dan ada sahabat-sahabat kita yang tak pernah buat sebelum ni, dia terkejut tau. Sebab dia rasa macam ni, dia kata kau tak declare tu baguslah, duit tu kita bagi kerajaan. Salah sebenarnya. Kalau tak buat apa-apa, duit tu terapung-apung umpama awan. Jadi kita tetapkan dia kan, sama ada di langit atau di bumi, kita laporkan. Betul kan Puan? Betul. Ada salah tak? Betul kan kau ada salah? Dah boleh kita bahas. Boleh. Nanti kita buat interview. Ada kekosongan? Kalau ada memang kita nanti-nantikan sangat lah. Pegawai khidmat pelanggan yang depan dia yang garang. Okey, pesanan Puan kepada pendengar Bernama Radio sebelum kita mengakhiri program Klinik Cukai, silakan. Okey, kepada anda yang mungkin akan berhenti kerja atau yang akan bersara tak lama lagi, pastikan anda buat semakan dengan majikan sama ada permohonan SPC telah dibuat dengan hasil ataupun belum. Lepas tu pastikan juga anda menerima SPC sebelum anda menamatkan perkhidmatan bagi memastikan amount ganjaran atau manfaat yang akan diterima selepas bersara atau berhenti kerja diperoleh dengan segera. Sebabnya selagi tak dapat SPC, selagi itulah bayaran tak akan dibuat kepada pembayar cukai. Jadinya cepat-cepatlah follow up dengan dengan majikan, hantar secepat mungkin, kemudian kami di hasil akan proses secepat yang mungkin. Okey, selepas tu macam Puan Rafa cakap tadi, mesti filing, jangan buat last minute. Betul, jangan buat last minute, buatlah cepat-cepat. Mana tahu nanti refund dapat pun cepat. Buat cepat, refund pun cepat. Betul. Jangan cuba tipu nanti kena audit, takut. Jangan. Okey, tentang scammer, hati-hatilah dengan scammer. Dapatkan pengesahan dulu daripada hasil sebelum melakukan sebarang transaksi. Terutama kalau bukan panggilan tu, apa-apa klik pautan tu yang meragukan, jangan klik. Ataupun dia hantar email apa-apa pun jangan klik. Dapatkan dulu pengesahan daripada hasil. Itu dia.
Atau apa-apa, layari je www.hasil.gov.my atau boleh dapatkan maklumat di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia. Dan ayo sama-sama kita bangunkan Malaysia. Ya, Kita melaksanakan tanggungjawab anda sebagai pembayar cukai. Terima kasih atas sumbangan anda kepada kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Dan lagi hero negara. Dengar tetamu dah tenang Nampak dah tenang. Tapi dah hujung sangat nak tenang ni. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada tetamu kita sesama kita, Puan Wan Norafidah Mahyudin, Timbalan Pegawai Perhubungan Awam Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, Beliau Ketua Kuala Lumpur. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan kembali. Harap Puan okey datang lagi minggu depan. Boleh. Dan untuk anda terus dengarkan kami, ini adalah Bernama Radio. Untuk anda. Jom lapor dan bayar cukai pendapatan sekarang di mytax.hasil.gov.my.